Selamat pagi, salam sejahtera. Kita bertemu lagi kali ini. Tun Mahathir, Billy dan Tun Mahathir kena satu tapak tangan di muka. Apabila Tun Mahathir menuduh DAP sebagai satu ancaman, DAP satu ancaman kepada orang Melayu dan orang Islam, akhirnya kepimpinan DAP tampil menemplak, memberikan jawapan yang pastinya membuatkan Tun Mahathir sendiri geleng kepala dan mungkin akan tak nyenyak tidur. Tapi sebelum itu, saudara-saudara sekalian, saya ingin membacakan kepada anda. Sebenarnya di dalam DAP ada satu perkara yang ramai tak tahu. Kalau sudah tahu sekarang, tolong sebarkan perkara ini. Apabila Tun Mahathir berkata DAP boleh menjadi ancaman kepada orang Islam dan orang Melayu, sebenarnya dalam DAP ada satu deklarasi yang kita tak pernah tahu. Dasar ini telah pun termaktub dalam satu dokumen penting DAP, yaitu Deklarasi Shah Alam pada tahun 2012 dengan kandungan seperti berikut. Saya bacakan kepada anda supaya anda boleh share kepada ramai orang yang saya pun tak pernah tahu, baru pun tahu pagi ini. Deklarasi ini dipanggil Deklarasi Shah Alam. Deklarasi ini menyebut DAP mempertahankan sistem demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan dengan Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong sebagai ketua negara. DAP komited untuk menjunjung perlembagaan persekutuan sebagai undang-undang yang paling agung negara dan meluhurkannya dalam semangat Merdeka 1957 dan Perjanjian Malaysia 1963. Itu nomor satu. Nomor dua, memelihara kedudukan memelihara kedudukan istimewa orang Melayu dan bumi putera serta hak-hak kaum-kaum lain seperti yang termaktub dalam artikel 153 Perlembagaan Persekutuan. Nomor 3 di dalam Deklarasi Shah Alam ini ialah memastikan kedudukan Islam sebagai agama persekutuan serta kebebasan untuk mengamalkan agama-agama lain dengan aman dan damai seperti yang termaktub dalam artikel 3 dan 11 Perlembagaan Persekutuan. Keempat, memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan seperti yang termaktub dalam artikel 152 Perlembagaan Persekutuan serta menggalakkan penggunaan dan pengajian bahasa-bahasa ibunda lain untuk membentuk atau membentukkan masyarakat yang cemerlang dan berbilang bangsa dan bahasa. Saudara-saudara sekalian, berdasarkan Deklarasi Shah Alam 2012 ini, dari mana celahnya Tun Mahathir mengatakan bahawa DAP boleh mengancam orang Melayu dan Islam? Tak tahu dari mana sudut mana, dari celah mana Mahathir kata promosi negara berbilang bangsa bercanggah dengan perlembagaan. Dalam hantaran terbaru di media sosial Tun Mahathir kemarin, Mahathir sekali lagi membangkitkan isu yang dekat dengan hatinya mengenai ancaman DAP kepada orang Melayu dan Islam. Mahathir berkata apa yang dibangkitkannya adalah perkara yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Kerajaan sekarang mendakwa Malaysia adalah negara demokratik, kononnya ada kebebasan bersuara. Mahathir berkata sebaliknya bertentangan dengan perlembagaan ialah mempromosi negara berbilang bangsa. Mahathir berkata lagi mengulas mengenai DAP, bekas ahli parlimen Langkawi itu berkata, parti itu mengikat Perdana Menteri Anwar Ibrahim dengan jumlah kerusi yang dimenanginya. Ya, DAP cuma ada 4 menteri, tapi dalam kerajaan terdapat 40 ahli parlimen DAP. Jika DAP tarik diri, kerajaan akan jatuh, kata Mahathir. Sebab itu Anwar terpaksa turut manifesto DAP khusus menjadi tanah Melayu negara pelbagai kaum dan agama, rasmi Islam diganti dengan negara sekuler, negara yang tidak ada negara agama rasmi, kata Mahathir. Apa yang dia dakwa ini sebenarnya semuanya tidak berasas. Kerana Tun tidak sedar ke bahawa dalam DAP ini ada Deklarasi Shah Alam yang mana mereka menjunjung, parti ini menjunjung semua perkara tentang raja-raja Melayu, tentang perlembagaan, tentang hak kedudukan istimewa orang Melayu, tentang agama Islam sebagai agama persekutuan dan ingin memertabatkan bahasa Melayu.
Jadi saya tak tahu dari sudut mana, dari celah mana Tun Mahathir menuduh DAP sebagai ancaman. Cuma satu perkara yang mungkin boleh kita kaitkan, Mahathir sudah kehabisan modal untuk mau menarik sokongan daripada penyokong-penyokong, khususnya orang Melayu dan Islam. Mahathir sedar tiada perkara lain yang boleh memenangkan beliau selain daripada menggunakan isu paling sensasi dan sensitif. Namun demikian, saya sedar apabila saya melihat dan mengkaji keadaan geopolitik semasa Malaysia, apa yang Tun Mahathir utarakan ini mula disedari rakyat Malaysia, dan rakyat Malaysia sekarang sudah tidak berapa melayan lagi tentang isu seperti ini. Rakyat Malaysia sekarang sudah bijak berfikir dan bukan lagi seperti orang maci-maci, paci-paci dulu-dulu yang telan terus, makan terus. Orang-orang sekarang sudah bijak pandai, ditambah lagi dengan media sosial yang sudah mudah diakses, maklumat dan data yang mudah diakses. Bukan macam dulu. Kalau macam dulu kita hanya dengar dalam kempen. Sekarang ini tak perlu datang kempen secara sebuka pun, kita dah tahu apa isi kempennya dan kita dah tahu apa isu yang akan dimainkan. Belum sempat Mahathir kata apa-apa, dia dah kalah teruk. Jumpa lagi, bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Hari ini kita digemparkan dengan satu pendedahan daripada seorang ahli parlimen yang mengatakan dan mengecam PAS sudah ketandusan idea. Sebelum kita teruskan isu kali ini, jangan lupa share video ini kepada semua orang, terutamanya pada PRN ini. Jangan sampai sudah terlambat baru Anda terengada, jangan sampai sudah terlambat baru Anda menyesal. Pagi ini kita digemparkan dengan satu pendedahan daripada seorang ahli parlimen yang pada pendapat saya ada asasnya. Apabila beliau mengatakan bahawa serangan pada DAP menunjukkan PAS tandus idea. Sebenarnya dalam pilihan raya tidak perlu menyerang parti-parti tertentu. Yang perlu diserang ialah tentang kemajuan. Yang perlu dilakukan ialah menunjukkan prestasi kerja yang baik. Yang perlu dilakukan ialah menunjukkan mereka bekerja dengan lebih baik, membuat kemajuan, bukannya menyerang parti-parti tertentu, terutamanya parti DAP. Saya bukan penyokong DAP, saya pun bukan ahli DAP. Tetapi seringkali saya mendengar orang kata, balik-balik salah DAP, asik-asik salah DAP, rosak jalan salah DAP, rosak pipe salah DAP, apalagi ya, macam-macam lah salah DAP. Walhal kadang-kadang DAP tidak tahu pun perkara tu, tapi memang alik-balik salah DAP. Apa pendapat Anda semua? Saya merujuk kepada laporan berita disiarkan semalam bertajuk PAS desak DAP dihukum kerana mainkan sentimen 3R. Yang memetik kenyataan, Ketua Penerangan PAS Khairil Nizam Khairuddin. Khairil Nizam dilaporkan mendesak tindakan ke atas DAP selepas mendakwa parti itu memainkan sentimen 3R, yaitu agama, perkauman dan raja-raja menjelang pilihan raya PRN tidak lama lagi. Seperti biasa, PAS terus memainkan naratif sumbang. Semua salah DAP. Mereka lebih-lebih lagi menjelang PRN yang akan datang. Teknik lapuk seperti ini sudah pun boleh dijangka, sekaligus mencerminkan realiti bahawa pihak di sebelah sana sudah ketandusan idea. Untuk makluman Khairil Nizam, dasar perjuangan DAP jelas mendukung sistem demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan. Dasar ini telah pun termaktub dalam satu dokumen penting DAP, yaitu Deklarasi Shah Alam 2012 dengan kandungan seperti berikut. Nombor 1, mempertahankan sistem demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan dengan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong sebagai Ketua Negara. DAP komited untuk menjunjung perlembagaan persekutuan sebagai undang-undang yang paling agung negara dan meluhurkannya dalam semangat Merdeka 1957 dan Perjanjian Malaysia 1963. Nombor 2, memelihara kedudukan istimewa orang Melayu dan bumi putera serta hak-hak kaum lain seperti yang termaktub dalam artikel 153 Perlembagaan Persekutuan. Nombor 3,
memastikan kedudukan Islam sebagai agama persekutuan, serta bebas untuk mengamalkan agama-agama lain dengan aman dan damai, seperti yang termaktub dalam artikel 3 dan 11 Perlembagaan Persekutuan. Nombor 4, memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, seperti yang termaktub dalam artikel 152 Perlembagaan Persekutuan, serta menggalakkan penggunaan dan pengajian bahasa-bahasa ibunda lain untuk membentuk masyarakat yang cemerlang dan berbilang bahasa. Justru sudah terang lagi bersuluh bahwa landasan perjuangan DAP sentiasa selari dengan perkara-perkara yang disebut di atas. Sebaliknya, apa yang membimbangkan kita adalah kenyataan-kenyataan yang keluar dari pemimpin-pemimpin PAS PAS sendiri yang dilihat menyentuh sensitiviti masyarakat di negara ini. Salah satu adalah kenyataan Presiden PAS Abdul Hadi Awang yang mendakwa komuniti bukan Islam dan bukan Bumi Putra adalah golongan paling banyak terbabit rasuah. Sebelum ini juga heboh di media sosial, Abdul Hadi Awang terus mempertikaikan pelantikan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri yang ke-10. Berita Harian melaporkan ini kerana beliau dikatakan menyindir keputusan pihak Istana Negara apabila mengaitkan pelantikan itu dengan masa kecederaan dalam perlawanan bola sepak. Menggunakan analogi perlawanan bola sepak, Timbalan Pengerusi Perikatan Nasional itu berkata, cara pelantikan Anwar umpama memberikan masa tambahan bagi membolehkan Pakatan Harapan mengumpul lebih banyak ahli parlimen bagi menyokongnya. Saya berharap isu-isu yang menyentuh sensitiviti masyarakat terutama membabitkan sentimen 3R tidak lagi dijadikan modal politik menjelang pilihan raya oleh mana-mana pihak sekalipun. Perlu saya ingatkan bahawa sejarah manusia kita ini telah disulami dengan warna-warni kepelbagaian budaya, etnik dan agama yang tidak terkira banyaknya. Kepelbagaian inilah yang membawa kepada kekayaan dan keindahan dunia kita. Walau bagaimanapun di sebalik kemajuan yang kita capai sebagai masyarakat global, ketaksuban agama terus membayangi kesedaran kolektif kita. Justru itu adalah penting untuk menyadari kepentingan melindungi kepelbagaian ini dan menghapuskan ketaksuban agama ke arah memupuk persefahaman, keamanan dan keharmonian dalam individu serta masyarakat. Pergerakan ekstremis lazimnya menunjukkan kecenderungan untuk membelakangi hak asasi manusia dan kebebasan dengan mengenakan dogma tegar dan kepercayaan tidak bertoleransi. Pergerakan ini menyekat kebebasan bersuara, beragama dan hati nurani. Mereka memudaratkan prinsip demokrasi, kesaksamaan dan keadilan, memupuk persekitaran penuh ketakutan dan penindasan, bertindak eksploitasikan perpecahan dan mengapi-apikan kebencian. Golongan ekstremis memperdalam dan jurang sosial, membawa kepada peningkatan diskriminasi, prasangka dan peminggiran. Penghakisan perpaduan sosial ini melemahkan ikatan yang menyatukan komuniti, membantut kemajuan dan menghalang usaha kolaboratif untuk menangani cabaran bersama. Dalam kes yang ekstrim, ia juga membawa kepada pecahan fabrik sosial dan kemunculan golongan masyarakat. Sehubungan itu, saya mengajak rakyat tanpa mengira kaum, agama dan kedudukan geografi untuk bersama menghalang pergerakan ekstremis ini, seterusnya memupuk persefahaman, keamanan dan keharmonian antara satu sama lain demi Malaysia yang lebih baik untuk generasi yang akan datang. Ditulis oleh Sir Lena Abdul Rashid, anggota Parlimen Bukit Bendera. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Share video ini sebelum semuanya sudah terlambat dan sebelum keputusan PRN telah diumumkan. Jangan sampai nasi sudah menjadi bubur barulah anda terngada. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, ini satu rancangan, ini satu cadangan yang patut kamu share kepada semua orang yang ada di Malaysia. Rancangan ini ialah seeloknya setiap bulan ada menteri menerjah KLIA. Anda setuju dengan perkara ini? Saya ulang balik dalam bahasa yang mudah sebab yang saya baca ini dari sabudin.com. Beliau mencadangkan mulai sekarang seeloknya setiap bulan ada menteri menerjah KLIA. Saya mau tambah sedikit.
mulai sekarang setiap jabatan, khususnya kementerian-kementerian yang berkaitan dengan penguatkuasaan, perlu dilawat oleh menteri setiap bulan. Itu lebih bagus. Bukan KLIS saja. Bukan KLIS saja yang perlu diterjah, diserbu oleh menteri, tetapi semua tempat yang menjadi laluan kepada pelancong dan juga orang asing, seperti sempadan negara, KLIA, pelabuhan dan sebagainya. Ini baru ngam. Kalau KLIA saja tak cukup. Tapi walau bagaimanapun, bolehlah dimulai. Sekarang seeloknya setiap bulan ada menteri menerjah KLIA. Ini baru terbaik, supaya lebih baik perkhidmatan mereka. Selain itu, kan ramai menteri. Kalau tiap-tiap bulan satu orang kan bagus. Bukan banyak kali pun, 1 jam setiap bulan. Menteri ini dulu mulai, menteri ini dan menteri ini, menteri ini. Itu sebabnya saya sokong cadangan sabudin.com ini. Supaya setiap bulan KLIA diterjah menteri. Tak susah pun. Bulan ini menteri lain, bulan depan menteri lain, bulan depan menteri lain, bulan depan menteri lain. Maka terjagalah KLIA daripada tuduhan-tuduhan yang tidak kita ingini. Secara umumnya kita tentu boleh bersetuju dengan bekas pengarah bagian operasi khas SPRM Bahri Muhammad Zin yang mengecam Menteri Pelancongan Seni dan Kebudayaan Tiong King Sing atas tindakannya menerjah KLIA bagi melepaskan seorang pelancong China adalah suatu perbuatan salah, iaitu menghalang pejabat awam dalam menjalankan tugas mereka. Katanya dakwaan menteri berkenan tentang wujudnya amalan rasuah di kalangan kaki tangan immigration di KLIA menimbulkan banyak syak sangka di sebaliknya. Jika saya jadi pegawai immigration itu, saya akan warning menteri itu 2 kali agar jangan ganggu kerja saya. Jika kali ketiga dia masih tidak dengar, saya akan tangkap dia dan kesalahan di atas kesalahan mengganggu tugas penjawat awam, ujar beliau. Sehubungan itu, Bahri menggesa agar Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengambil tindakan terhadap Tiong King Sing yang perbuatannya itu telah membuat menjadi liability kepada kerajaan. Ya, daripada sudut itu memanglah ternampak ada kesalahan telah dilakukan oleh menteri berkenan. Cuba orang biasa yang melakukan demikian, senang-senang dah kena tangkap dan kemudian pastilah akan didakwa di mahkamah, kata beliau. Pun begitu di sudut lain, terjahan Tiong walau apa alasan dan kecenderungan sekalipun, ada juga kesan baik daripadanya. Daripada terjahan beliau yang menjadi kontroversi dan bualan dalam masyarakat itu, ia menyebabkan Anwar turut tergerak hati untuk melakukan lawatan mengejut ke KLIA juga. Dalam lawatan mengejut Anwar itu, baru terdedah bahawa hanya 1 mesin pengimbas kastam yang beroperasi, manakala 6 lagi mengalami kerosakan. Bagaimana mesin pengimbas di sebuah lapangan terbang bertaraf antarabangsa hanya ada 1 saja yang boleh digunakan. 6 yang tidak boleh digunakan itu pula entah-entah sudah lama mengalami kerosakannya dan dibiarkan begitu saja, tidak dibaiki. Mujur, Anwar buat lawatan mengejut yang didorong oleh terjahan mengejut Tiong ke KLIA, maka akhirnya terdedahlah 6 mesin pengimbas kastam yang tidak berfungsi itu. Kalau Tiong tidak menyebut KLIA, sudah pasti Anwar pun tidak tergerak hati nak buat lawatan mengejut ke lapangan terbang itu, dan tanpa lawatan mengejut Perdana Menteri, pastilah tidak terdedah adanya kerosakan 6 mesin pengimbas kastam itu. Susulannya, sebagai satu lagi tindakan terkejut, Timbalan Menteri Keuangan Ahmad Maslan segera mengumumkan kerosakan 6 mesin pengimbas yang rosak sudah entah berapa lama itu akan mula dibaiki hari ini. Katanya, urusan pembaikan itu melibatkan kos lebih RM1 juta. Tengok. Boleh pula cepat membaiki dan meluluskan peruntukan untuk membaikinya. Kenapa selama ini ia dibiarkan rosak dan sampai 6 sekali rosak, tetapi tiada mana-mana pihak yang tercelik mata dan terbuka hati untuk membaikinya? Maka dalam kita marah-marah kepada Tiong, kita, rakyat Malaysia, sewajarnya juga mengucapkan terima kasih kepada beliau. Walaupun terjahannya ke KLIA baru-baru ini menimbulkan pelbagai spekulasi dan kecaman berkaitan maksud dan tujuannya berbuat demikian.
Oleh kerana KLIA sebuah kompleks yang besar dan macam-macam jabatan serta agensi kerajaan beroperasi di situ, ditambah pelbagai perniagaan turut berjalan 24 jam tanpa henti, sudah pasti bersamanya juga timbul 1001 macam masalah pada setiap hari. Jika dengan terjahan tiong telah menyebabkan kerosakan 6 daripada 7 mesin pengimbas kastam terdedah dan kemudian dapat segera dibaiki, artinya untuk memastikan KLIA benar-benar sempurna segala kemudahannya sepanjang masa agar sesuai dengan kedudukannya bertaraf dunia, elok rasanya kalau tiap-tiap menteri melakukan terjahan yang sama pada setiap bulan atau 2 minggu sekali ke lapangan terbang tersebut. Jika itu dapat dilakukan, bukan sahaja tiada lagi mesin yang rosak dan semua kemudahan jadi sempurna, bahkan orang-orang yang rosak barangkali juga tidak akan kelihatan lagi di KLIA. Lagi pula, bersesuaian dengan kenyataan Menteri Pengangkutan Anthony Locke bahawa setiap menteri memang diberikan pas khas untuk memasuki mana-mana ruang di KLIA pada bila-bila masa, walaupun tidak menaiki mana-mana penerbangan. Makna kata, jika menteri membuat terjahan ke KLIA, ia adalah sesuatu yang dibenarkan dan bukan satu kesalahan. Cuma, untuk melakukan terjahan itu, janganlah menteri-menteri guna alasan yang sama, yaitu untuk melepaskan pelancong dari China juga. Ditulis oleh sabudinhusin.com. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Cintai Malaysiaku. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Masih lagi bercakap tentang Mahathir Mohamad. Ada netizen kata Mahathir dah mula mengatur langkah. Langkah apa? Langkah menyelamatkan diri. Ini apabila susulan satu laporan berita daripada Malaysia Kini menulis Dr. Mahathir terima kunjungan Azmin ajak Melayu bersatu. Itu sebabnya ada netizen mengatakan, adakah Azmin Ali akan bergabung dengan Mahathir? Soalan pertama. Soalan yang kedua, saya fikir soalan-soalan ini tidaklah salah untuk kita cuba utarakan. Soalan pertama, mereka kata, adakah Azmin Ali akan bergabung dengan Mahathir Mohamad? Kedua, adakah Azmin Ali akan keluar daripada bersatu dan membentuk parti baru bersama Mahathir? Kata mereka dengan pertemuan ini. Dan soalan yang ketiga, apa yang sudah jadi dengan Mahathir sehingga dia sanggup bekerja sama dengan orang yang telah dia kecam selama ini, termasuk Azmin Ali dan juga Muhyiddin Yassin yang beliau anggap sebagai pengkhianat. Azmin Ali yang seperti kita tahu ialah tokoh utama. Azmin Ali pada Februari 2020 merupakan menjadi tokoh utama dalam menggerakkan langkah Sheraton yang memaksa Mahathir meletakkan jawatan sebagai Perdana Menteri serta membuka laluan kepada Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin untuk dilantik menjadi Perdana Menteri. Ketika ini, Mahathir mengetuai gerakan proklamasi Melayu yang mendapat sokongan daripada Muhyiddin dan Presiden PAS Abdul Hadi Awang. Mahathir juga menyatakan dia kini menyokong Perikatan Nasional untuk pilihan raya 6 negeri akan datang. Menjadi kemuskilan saya sehingga kini ialah Azmin merupakan tokoh utama dalam menggerakkan langkah Sheraton yang memaksa Mahathir meletakkan jawatan sebagai Perdana Menteri dan membuka laluan kepada Perdana Menteri Muhyiddin Yassin. Jadi, sekarang ini persoalan dia ialah dulu Mahathir marah sangat dengan Azmin dan Muhyiddin. Tapi sekarang ini tiba-tiba pula makan ramai-ramai, makan sama-sama, duduk semeja. Apa cerita? Sehingga begini boleh jadi. Pada pendapat Anda, apa cerita? Apa yang sebenarnya dirancang oleh Muhyiddin, Azmin dan Mahathir ini? Adakah mereka akan merancang untuk bergabung semula, membentuk pakatan paling besar untuk cuba menjatuhkan Anwar Ibrahim? Selain daripada itu, pada pendapat Anda, kemasukan Mahathir di dalam pakatan ini adakah akan hanya memberikan impak negatif kepada Perikatan Nasional atau memberikan impak positif kepada Perikatan Nasional? Pada pandangan saya,
kehadiran Mahathir dalam Perikatan Nasional sebenarnya tidak lagi memberi impak besar kepada mana-mana parti politik. Mahathir pergi kemana-mana pada sewaktu ini, semua rakyat pun dah muak dengan beliau. Pindah sini, pindah sana, pindah sini, pindah sana, akhirnya tak tahulah apa rancangan Mahathir selepas ini. Dalam perjumpaan itu, Muhyiddin berkata dia ditemani isteri dan mereka diraih mesra dengan pelbagai juada. Dalam kunjungan itu, Azmin berkata Mahathir menceritakan hasil lawatan kerja baru-baru ini di United Kingdom, Turki dan Bosnia. Tun Mahathir turut memberi pandangan berkaitan dengan situasi politik semasa di tanah air, kata Azmin Ali. Selain itu, isu ekonomi dan kos sara hidup, Tun secara tuntas mengajak umat Melayu untuk bersatu melawan musuh yang mempunyai agenda yang tersirat. Menurut Azmin, jadual Mahathir kini padat dengan pertemuan dan perbincangan berkaitan isu geopolitik, ekonomi dan cabaran global. Saudara-saudara sekalian, ini satu persoalan yang memang patut kita tanya sama-sama, yaitu apa yang mau dirancang oleh Mahathir bersama dengan Muhyiddin dan juga Azmin Ali dalam PRN kali ini. Dalam satu pendedahan baru-baru ini, Mahathir kata mereka telah pun dalam perbincangan meja bulat, Mahathir kata insya Allah tidak akan ada pertembungan dalam pilihan raya antara meja bulat itu. Tetapi apabila Muhyiddin umum, dia kata Perikatan Nasional akan bertanding di semua kerusi di dalam PRN, bermaksud Mahathir tiba-tiba tersisih, terpinggir. Proklamasi Melayu seakan-akan terpinggir dan tidak mempunyai ruang untuk Mahathir bertanding. Dan apabila Muhyiddin mengumumkan semua kerusi ditandingi oleh Perikatan Nasional, membawa maksud dan isyarat bahwa akan berlaku pertembungan antara parti yang akan mungkin diwakili oleh atau disokong oleh Mahathir dan juga Perikatan Nasional. Saudara-saudara sekalian, itu pendedahan yang paling menarik pada petang ini. Apa rancangan Muhyiddin? Apa rancangan Azmin Ali bersama Mahathir? Adakah mereka akan bergabung semula? Adakah mereka akan menubuhkan parti baru? Dan tak tahulah. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.